Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah, kali ini cikgu akan teruskan dengan penutupan akaun inventory pada muka surat 238 sehingga muka surat 239 daripada buku teks tingkatan 4 bagi modul 7 penyata kewangan. Jadi, kalau pelajar lihat pada muka surat 238 buku teks, muka surat 238 ni, kalau pelajar lihat di sini, kita ada tajuk penutupan akaun inventory. Jadi, untuk makluman pelajar, kita memang dah tahu dah bahawa inventory terbagi kepada dua, iaitu inventory awal dengan inventory akhir. Cuma, kita nak tahu dulu apa beza antara inventory awal dengan akhir ni. Kalau inventory awal ni adalah angka baki inventory pada awal bulan ataupun awal tahun, di mana kita akan dapat pada soalan dalam imbangan duga, dia akan beri siap-siap angka inventory awal. Kita rujuk pada buku teks muka surat 226 iaitu contoh 1. Telah diberikan angka inventory awal di dalam akaun imbangan duga bagi perniagaan Hakim Berjaya sebanyak 1,600. Jadi ini adalah angka inventory awal sebagai baki awal lah. Baki awal ataupun kita boleh sebut sebagai baki BB. Baki bulan yang baru. Kemudian bagi inventory yang kedua adalah inventory akhir. Kita akan nilaikan dia sebagai inventory pada akhir bulan ataupun kita akan andaikan dia sebagai akhir tahun lah. Kalau dia buat setahun, jadi dia akan jadikan sebagai nilai inventory akhir tahun. Dan ia juga telah diletakkan sebagai maklumat tambahan di dalam akaun perdagangan. Kalau kita lihat kembali pada buku surat 226 contoh 1 di buku teks, kita akan lihat maklumat tambahan ada inventory akhir 2800 diberikan. Jadi kita ada inventory awal sebagai 1,600 dan inventory akhir sebagai 2800. So ini adalah dianggap sebagai baki akhir inventory ataupun HB. Kita pun hujung bulan lah. Baki HB. Jadi kita tahulah bahawa ada dua inventory di dalam akaun kita, iaitu inventory awal dan inventory akhir. Next, pada muka surat 239, muka surat sebelah muka surat 239, berdasarkan soalan contoh 1 tadi yang kita lihat tadi, kita tahu bahawa inventory awal 1,600, maka kita akan tulis sebagai baki BB inventory awal 1,600 di sebelah debit. Berdasarkan inventory awal, makluman di sini dia kata akan didebitkan di dalam akaun perdagangan lah kan. Jadi kita pun letakkanlah juga debit di dalam inventory ini. Jadi kita letakkan di sebelah debit inventory awal dan tutup akaun inventory ini. Pindahkan dia di dalam akaun perdagangan. Jadi 1,600 dah siap kita tutup. Letakkan nilai jumlah dia di antara debit dan kredit. Untuk inventory awal ni mestilah seimbang kedua-duanya. Next, kita dah selesai inventory awal. Kita akan buat pula inventory akhir. Kita tahu baki HB dengan baki BB dia mesti di sebelah yang berlainan. Kalau baki BB dia letak dekat sebelah debit, maka baki HB dia akan duduk di sebelah kredit. Jadi kita akan letakkan angka baki HB di sebelah kredit di sini. Jadi ini adalah nilai inventory akhir
Kita tahu tadi berdasarkan contoh 1, nilai inventory akhir tadi 2,800 kita masukkan. Dan kita pun tutup semula. Imbangkan akaun inventory ini untuk dia punya baki HB pula. Dan kita akan tuliskan dia sebagai akaun perdagangan 2,800 pula. Dan kita akan buat garisan jumlah dan kita akan imbangkan kedua-dua debit dan kredit dan pastikan angka dia samalah di bawah ini. Kemudian jangan lupa setelah ditulis baki HB di sini, kita mesti pindahkan di sebelah lagi satu daripada kredit pergi ke debit, tulis sebagai baki BB. Okey, 2,800. Kita bawa turun saja ke bawah. Tetapi di sini ada kesilapan bukannya Mei 1 tapi April 1. Sebab bulan Mac 31, bulan Mac ni bulan 3. Bulan depan, iaitu esoknya, dia mestilah bulan April. Takkan tiba-tiba lompat jadi Mei kan? Jadi ada kesilapan pada tarikh di situ. Tukarkan kepada April 1. So ini adalah contoh penyediaan akaun inventory.